Okey, apa itu supply and demand? Okey. Supply and demand adalah konsep permintaan dan penawaran harga. Dalam konteks crypto trading, kita bercakap pasal harga sesebuah unit tu lah. Okey, harga sesebuah unit untuk coin yang tertentu. Okey, contohnya kita ambil Bitcoin. Okey, sekarang ni satu unit Bitcoin berharga 24,000 US dollar. Aku ulang balik. Supply adalah permintaan, demand adalah penawaran. Okey, yang kedua, supply dan demand ni dia ada zone dia sendiri. Okey, supply zone berada di atas. Okey, dan demand zone dia berada di bawah. Okey, konsep dia ni dia tak lari sangat dengan support dan resistance. Contoh dia macam ni, kita buy dekat support, kita sell kat resistance. Buy kat support, sell kat resistance, buy kat support dan kita sell kat resistance. So dia tak lari jauh. Okey, kita sell di resistance, kita buy di support. Okey, tengok balik, kita sell dekat supply zone dan kita buy balik dekat demand zone. Okey, sekarang ni aku tunjuk teori dulu, okey. Nanti aku akan tunjuk dekat real chart rupa dia macam mana supply demand zone ni. Okey, setiap satu benda dia ada kelebihan dan kekurangan dia. So kat sini aku nak cerita sikit kekurangan supply and demand. Benda ni wajib korang tahulah. Okey. Okey, yang pertama, harga belum tentu akan sampai ke zon dalam masa yang singkat. Okey, macam mana tu? Okey, sekarang ni aku nak tunjuk. Kita ambil contoh. Okey, jap aku panjangkan sikit ni. Okay. So kita ambil contoh ni lah Okay, price naik, tiba-tiba dia buat satu sideway kat sini, satu base kan. Okay, dan tiba-tiba dia terus nak naik. Okay, kalau trader-trader yang lain, okay, nak bagi korang nampak je dia create apa kat sini, dia create demand zone. Okey, nampak dia naik. Kalau trader-trader yang lain, diorang mungkin akan tunggu price ni masuk balik ke dalam demand zone kan. Dia akan tunggu balik price kan, dah naik masuk ni baru beli. Okey, macam aku tak. Aku ada cara trading aku sendiri, strategi aku sendiri. Orang lain pun sama juga, dia ada cara diorang sendiri. Okey, kalau kita tak masuk ni, mungkin kita akan terlepaslah peluang nak profit kat sini. Okey. Okey, maksud aku tadi, harga belum tentu akan sampai ke zon dalam masa yang singkat. Okey, contoh dia dah naik. Okey, lepas tu kita nak tunggu ni, dia nak turun balik bawah ni. Tiba-tiba dia boleh buat sideways kat sini lah, naik. Okey, turun. Turun, mungkin kadang-kadang tu dia ambil masa 2-3 hari nak sampai balik ke base ni. Okey, dia ambil masa 2-3 hari juga nak sampai balik kat sini untuk kita nak masuk entry. Sebab tu aku cakap kan, harga ni belum tentu akan sampai ke zon dalam masa yang singkat. Kadang-kadang ambil masa yang lama lah untuk masuk balik ke dalam demand zone dia ni. Korang ada masa ke nak tunggu? So kalau ada peluang untuk aku entry, aku akan entry. Aku tak perlu tunggu dia sampai ke base ni. Aku tak perlu tunggu dia nak sampai ke sini lah. Okey, ni salah satu kekurangan dia lah. Okey, yang wajib korang tahu. Okey, tak semestinya yang kita tanda tu sekejap lagi dia naik, dia turun balik terus masuk ke area tu. Mungkin kadang-kadang ambil masa yang lama untuk dia turun balik. Okey, yang seterusnya, harga boleh pergi lebih tinggi atau rendah tanpa sampai ke supply and demand zone. Macam mana tu? Okey, kat sini aku nak tunjuk. Kadang-kadang harga tu dia terus pergi gerak je. Dia dah tak sampai dah balik kat sini, dekat demand zone kau yang kau tunggu tadi tu. Kadang-kadang dia ambil masa mungkin 2-3 hari ke, seminggu ke, sama balik macam yang pertama tadi. Belum tentu akan sampai ke zone dalam masa yang singkat. Sebab tu aku cakap, apa yang market bagi, apa yang aku nampak, apa yang aku faham waktu tu, aku masuk je. Okey, yang last kali ni, yang wajib korang tahu, supply and demand zone ada banyak sangat dalam market. Okey, kalau korang tak percaya, korang bolehlah tanya sifu-sifu otai-otai trade ni
kripto ke, forex ke, memang ada banyak sangat zone-zone dalam market. Okey, aku nak tunjuk contoh zone-zone kan yang ada dalam market ni kan. Okey, ini zone, ini pun zone, ini demand zone. Okey, mungkin korang ada yang macam pelik kan, apa benda rupa zone macam ni. Okey, sekejap lagi aku akan tunjukkan bentuk-bentuk zone ni. Untuk nama dan kegunaan zone-zone ni aku akan tunjuk di next video. Okey, kita cari lagi apa dia ada. Ini demand zone. Sini pun demand zone. Ada lagi tak? Ni ada lagi. Ni supply zone. Yang ni. Okey, aku nak tunjuk ini supply zone. Supply zone untuk candle ni. Nampak apa jadi bila dia duduk dalam supply zone? Dia drop. Naik lagi touch zone, dia drop. Touch lagi, lepas tu dia drop lagi. So zone ni ada bersepah dalam market. Okey, jom kita cari lagi zone. Ini zone, demand zone. Atas ni ni supply zone. Ada lagi tak? Nampak tak ni? Ini supply zone. Dia terus drop. Bawah ni demand zone. Kat sini ada demand zone. So supply and demand zone ni ada banyak sangat dalam market. So korang boleh faham base ataupun zone tu ada banyak, okay, dalam sesebuah market. Okay, itu salah satu kekurangan dia lah yang wajib korang tahu. So untuk apa tu supply and demand, ada ni je. Okay, supply zone ada berada di atas, demand zone ada kat bawah. So kita sell dekat supply dan kita buy kat demand zone. Okay, so ini sahaja, korang boleh faham kan? Okay, sekarang ni aku nak remove drawing semua ni. Okay, sekarang ni aku nak tunjuk bentuk-bentuk zone. Okay, zone dia sebenarnya macam ni. Okay, katakanlah price tengah naik ke atas, tengah bullish. Lepas tu tiba-tiba dia berhenti kejap, dia buat sideways kat sini, sideways kecil macam ni. Lepas tu dia shoot balik naik atas. Okay, sekarang ni dia dah create, kita panggil base. Okay, dalam area ni base, area lah, dia create area ataupun base lah. So area apa ni? Ini adalah area demand zone. Okay, price naik, lepas tu dia sideways kejap, lepas tu dia continue balik naik. Okay, sideways ni adalah fasa keseimbangan harga. Okay, dia tengah buat penentuan nak naik ke nak turun. Okay, lepas tu kalau dia naik, ini adalah demand zone. Okay, ni salah satu zone So aku tunjuk lagi. Okay, katalah price naik, lepas tu dia buat sideways. Dia buat naik turun. Okay, lepas tu tiba-tiba dia turun balik. Allah, macam mana nak berhentikan dia ni? Alright, dia naik. Okay, dia naik turun. Okay, kat sini pun base juga. Okay, sini kita panggil dia supply zone. Okay, katalah market tengah downtrend, lepas tu coin tu start naik balik, masuk ke area base ni kan. Lepas tu dia drop balik. So kita boleh cakap dia kat sini adalah supply zone. Okay, sekejap, aku nak lukis candlestick sekejap, nak bagi korang nampak. Okey, aku dah lukis candlestick tipu kat sini. Okey, katakanlah market tengah downtrend. Okey, lepas tu price drop. Okey, price drop,
dia create base kat sini. Lepas tu dia drop balik. So sini adalah supply zone. Okey, katakanlah kan, okey, tiba-tiba price tiba-tiba naik balik Allah, nak kena lukis balik. Tunggu jap. Katakanlah price dia start mendaki balik. Okey, masuk ke supply zone. Okey. So kat sini kita boleh jual. Katalah beli bawah ni, price dia naik, masuk balik ke supply zone. Kat sini tempat kita TP. Okey. Lepas tu price pun drop balik. So macam aku cakap tadi, base ni adalah tempat keseimbangan harga. Okey. Kalau market downtrend selalunya, bila dia naik balik, okey, candle ni naik masuk supply, dia akan drop balik. Kecuali dia dah reverse lah, market tengah start nak uptrend, kemungkinan dia akan tembus. Okey, dia akan create base baru kat sini dan naik. Instead of dia turun bawah ni, dia continue naik. Dia continue naik. So kat sini adalah adalah base lah. Katalah dia continue naik, berhenti sekejap kat sini. Okey, katalah dia stop sekejap, lepas tu dia naik. So kat sini kita boleh draw dia. Okey, kat sini supply Tadi kita tunjuk downtrend. Ni aku tunjuk uptrend. Okey. Allah, apa susah. Tarik je kat sini Okey, sini adalah base juga, tapi sekarang ni kat sini adalah demand zone. Price naik, lepas tu fasa keseimbangan sekejap, dia sideways, lepas tu dia continue naik. Ini kalau dia dah market dah tukar uptrend ataupun ada volume spike yang tinggi lah. Okey, kat sini seller dan buyer bertembung. Okey, sebelum ni dia drop, sekarang ni bila dia dah reverse balik, dia gaduh kat sini kan, buyer dengan seller. Sekali buyer menang, bias dekat buyer kan, price pun akan tembus naik. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, dekat chart. Base tu macam mana Okey. Okey, ini base, nampak tak? Okey. Sini base. Okey. Price masuk dalam supply zone. So ini ada supply zone Masuk dalam supply zone, dia drop. Okey. Masuk lagi sikit. Dia touch sikit je, dia drop balik. Dia masuk balik, nampak tak macam aku cakap sebelum ni, mungkin ada price tu akan tembus lebih tinggi daripada zone supply zone ke apa, tapi nampak tak? Dia tak dapat nak close above zone ni. Dia jatuh balik, dia drop balik. Ini pun base. Okey, kat sini base. Jom kita cari supply zone je dulu sekarang ni. Ni pun supply zone juga ni. Tinggi pula. Ini supply zone. Okey. Price naik, sideways sekejap, lepas tu dia drop. Price naik balik, masuk kat balik dalam supply zone ni, dia drop balik. Ada lagi tak? Ni ada lagi. Ini base. Okey. Ini adalah supply zone. Price drop. Lepas tu bila naik balik, masuk dalam supply zone ni, dia drop balik. Okey, ini yang paling ketara lah. Okey. Okey, price drop. Okey, ni. Ini base. Sini. Sini base. Ini supply zone. Okey, kat mana lagi? Kat sini pun base juga. Nampak tak?
tarik dia terus. Seketul ni. Kat sini pun base supply zone. Price turun bawah, naik balik, tak dapat tembus. Okay, turun balik, masuk balik supply zone, dia drop. Masuk balik supply zone je, dia jatuh lagi. Masuk lagi supply zone, dia jatuh lagi. Okay, so base ni dia banyak bersepah. Macam kat sini. Setup yang sama macam ni. Okay. Sini base juga. Sama je. Dia masuk je supply zone, dia drop. Okay, sekarang kita nak cari demand pula. Demand zone. Okay, tadi dah supply zone. Sekarang kita try cari demand zone. Okay, price drop. Okay, price drop. Lepas tu ada base kat sini. Okay, ada base. Aku tarik je lah sampai ujung. Kita tengok dia kena tak. Kita tarik je sampai ujung. Ini adalah base. Demand zone. Okay, price jatuh masuk ke dalam demand zone, dia akan start naik. Okay, price drop balik, masuk balik ke demand zone. Nampak tak? Dia bounce balik naik atas. Ni, nampak tak ada orang panic sell kan? Mendadak dia drop. Okay, masuk balik dalam demand zone, dia bounce balik naik atas. So, dalam setiap time frame kan, kita boleh jumpa base ni. Kita boleh jumpa supply and demand punya zone. So, dia korang tak payah nak confuse supply and demand ni dengan support resistance, sebab dia tak lari banyak. Okay. Okay, contoh support resistance ni. Okay, support resistance ni dia ada kat atas. Nampak ni, aku tandakan. Okay, ni resistance. Okay. Ini support. Kita ambil yang ujung-ujung bawah sekali ni kan. Support. Kena kat support naik kan. So bila base ni pula, dia tempat dia lebih kurang dia kan ada kat atas, tapi kebanyakannya dia ada kat tepi kan. Contoh macam ni kan. Sini base. Ini supply zone. Okay, kat belah tu tepi ni. Sini pun supply zone. Ada lagi. Bila ada sideways tu je, nampak ni supply zone. Dia ada kat tepi. Ni supply zone. Price tak dapat nak tembus. Kalau demand zone pula, nampak tak? Ada kat bawah ni. Okay, nampak ni. Dia sideways kejap je. Aku zoom dekat sikit dah bagi nampak. Okay, price naik, sideways, naik lagi. So, ini adalah rally, base, rally. Itu aku akan ajar di next video lah. Sekarang ni aku nak tunjuk je dia punya rupa dia kan. Kalau dia macam banyak sangat sabut macam ni, kau tak tahu nak marking. So nanti ini aku akan ajar, tapi aku nak tunjuk contoh lah. Kita mark dekat sebelum candle yang mendadak turun ni, kita mark candle yang sebelumnya. Okay, macam kat sini kan. Kat sini ada doji ni kan. Kita mark. Ini base, ini adalah supply zone. Okay, the drop. Ada lagi contoh. Benda yang sama. Okay, ini zone. Tapi kalau kita nak mark dia macam banyak serabut sangat, kita ambil candle sebelum dia sahaja. Ni nampak tak? Ini supply zone. Supply zone ni tadi sampai tak kat sini? Kita test. Hampir. Nampak tak? Dia touch dekat sini balik, dia drop. Ini supply zone. Macam ni kan. Dah naik, ada dua ni je kan. Kita ambil candle yang sebelum dia. Okay, candle yang sebelum dia, sebelum dia buat penurunan atau penaikan yang mendadak. Ini supply zone. Kalau demand zone macam mana pula? Nak marking dia macam ni. Sebelum dia naik mendadak ni, candle yang sebelumnya, ini adalah demand zone. Tak percaya kita tarik.
Bila masuk je dia ada rejection, naik. Kita tarik sampai sini, nampak tak? Sini ada apa? Sini ada base juga. Dia berhenti kejap kat sini, sambung balik naik. Banyak lagi lah dia punya apa, nampak tak kat sini. Dia drop, tiba-tiba dia berhenti kejap, ada satu candle je. Ini ada base juga, ini ada supply base. Macam yang aku tunjuk tadi, yang aku lukis tadi tu. Okay, dia drop, masuk dalam apa, supply zone, dan masuk dalam base ni. Dia drop, naik balik je dia drop, naik balik je dia drop, naik balik je dia terus turun ke bawah, menjunam. So kita tak buy kat sini. Di supply zone kita sell. Katalah beli kat bawah ni ke, dia naik atas ni, kita sell. So kita dah tahu dah TP kita di mana. Okay, so ini saja untuk kali ni. Kan korang boring pula tunjuk aku asyik tunjuk marking ni kat sini. So untuk video yang seterusnya, aku akan tunjuk macam mana cara nak marking supply and demand zone, macam mana nak guna supply and demand zone. Okay, so aku harap korang dapat faham supply and demand ni, especially zone lah, ataupun base. So untuk next video kita akan pergi lebih advance lagi kan. So aku harap video ni dapat jelaskan secara teori supply and demand tu apa benda. Okay, kita jumpa di video yang seterusnya. Assalamualaikum.